Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Semalam data inflasi euro bercampur-campur naik sedikit seperti yang dijangkakan. Kadar inflasi di kawasan euro meningkat pada bulan April yang menjadi asas kepada tekanan harga untuk kekal kukuh. Pada masa yang sama, indeks harga pengguna teras jatuh sehingga 5.6% daripada 5.7% di mana ia memenuhi ramalan penganalisis. Namun begitu, Bank Pusat Eropah secara terbuka dijangka menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas kerana tiada bukti yang jelas untuk mengurangkan tekanan inflasi. Lagi pula, pengawal selia mahu memastikan pulangan kestabilan harga tepat pada masanya untuk melindungi ekonomi daripada kesan buruk yang serius akibat pengetatan dasar moneteri. Sektor perbankan sudah pun mengalami tekanan daripada kadar faedah yang tinggi. Selain itu, data semalam menunjukkan bahawa permintaan untuk pinjaman daripada isi rumah menurun sehingga 2.9% pada Mac daripada 3.2% pada Februari. Semua ini memberi isyarat kepada kebimbangan Bank Pusat bahawa krisis perbankan telah melanda ekonomi Eropah. Hari ini akan menjadi hari dagangan yang tidak menentu kerana kalender makroekonomi termasuk keputusan Fed mengenai kadar faedah. Pakar ekonomi meramalkan pengawal selia akan menaikkan kadar utama sebanyak 25 mata asas. Persoalan terbesar ialah sama ada Bank Pusat Amerika Syarikat akan mengumumkan untuk berhenti seketika, yang mana ia sudah lama ditunggu-tunggu dalam kempen kenaikan kadar faedahnya. Jika ya, Euro, Pound British, indeks saham dan Bitcoin akan mendapat momentum menaik yang kukuh. Walau bagaimanapun memandangkan statistik terkini dari Amerika Syarikat iaitu data mengenai aktiviti pembuatan, pesanan kilang serta pasaran buruh dan perumahan agak meyakinkan. Fed tidak mungkin akan menghentikan kadar kenaikan seterusnya dalam keadaan inflasi yang tinggi yang berterusan. Oleh itu, pengerusi Fed Jerome Powell mungkin memberi isyarat akan ada satu lagi kenaikan kadar sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat akan datang. Dalam kes ini, dolar Amerika Syarikat akan mendapat nilai dan dengan itu, ia akan mengurangkan kebimbangan ke atas aset berisiko, indeks saham dan instrumen dagangan yang lain. Tambahan pula, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap indeks pengurus pembelian pembuatan dalam pekerjaan industri perkhidmatan dan PMI bukan perkhidmatan. Yang terakhir, kekal melebihi tanda 50 yang mana ia menunjukkan pengembangan dalam aktiviti sektor. Jika penunjuk itu meningkat lagi, ini akan membuktikan bahawa ekonomi Amerika Syarikat lebih berdaya tahan daripada jangkaan. Selain itu, laporan pekerjaan nasional ADP harus diberi perhatian. Jika senarai gaji persendirian Amerika Syarikat meningkat dengan ketara, ini sekali lagi akan mengesahkan bahawa tidak masuk akal untuk Fed memberhentikan seketika kenaikan kadar. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Menurut carta 1 jam, pasangan euro dolar menghampiri tahap rintangan terdekat 1.1034. Pulse breakout pada tanda tersebut akan mencipta isyarat jual. Pada masa ini, euro menuju ke 1.1006. Jika harga tetap di bawah paras ini, euro akan melanjutkan kerugian. Oleh itu, saya cadangkan untuk membuat pembelian di false breakout pada 1.0976 atau di rebound di 1.0944. Pembelian juga boleh dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout di 1.1006 atau selepas harga bersatu di atas 1.1034. Sementara itu, saya tidak melihat sebab objektif untuk membeli euro memandangkan saya menjangkakan Fed akan terus mengetatkan polisi secara agresif. Pada pandangan saya, ia terlalu berisiko untuk memasuki pasaran di 1.1034 dengan mengira kenaikan sehingga 1.1063. Oleh itu, saya percaya bahawa cara terbaik untuk membeli adalah menunggu false breakout di 1.1063 atau di rebound di 1.1094. Lagipun keadaan masih tidak menentu dan pasaran mungkin mula bergerak ke mana-mana arah. Jadi mari kita fokus pada kenyataan Powell dan kemudian baru kita buat keputusan dagangan kita. Bercakap tentang Pound British, tahap sokongan terletak pada 1.2469 yang bertepatan dengan sempadan bawah julat sisi. False breakout pada tadi ini akan membuka kemungkinan untuk membeli pasangan pound dolar. Dalam kes ini, pound sterling dijangka pulih sehingga 1.2508. Jika harga naik dari tahap semasa, pedagang disyorkan untuk membuat penjualan di tengah-tengah false breakout di 1.2508 dan ia bergantung pada pembetulan ke 1.2469.
Sebagai alternatif, jika harga menembusi di atas 1.2508, ia akan memberikan kemungkinan untuk membuka posisi penjualan di tengah-tengah false breakout di 1.2543 atau di rebound di 1.2580. Sekiranya pound British turun di bawah 1.2469, pedagang boleh membuat pembelian di tengah-tengah false breakout iaitu di 1.2436 atau selepas harga mencecah paras rendah baharu yang akan meluncur ke 1.2413. Pembelian di rebound akan relevan di 1.2387 dan 1.2353. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar.